Oke, sekarang kita akan memasuki subtopik untuk implicit differentiation. Alright. So untuk implicit differentiation, okay, apa yang you perlu tahu adalah, alright, ya ini, no variable is treated as a constant. Right, sentiasa ingat yang ini. Okey, sebab nanti bila kita masuk ke partial differentiation, kita akan lakukan differentiation part by part. So itu nanti kita akan pisahkan, okey, variable yang ini kita akan jadikan dia constant. Kemudian barulah kita akan differentiate another one, jadikan another one pula constant. Tapi dalam case implicit differentiation, no variable is treated as constant. Okay, apakah maksud dia? Alright, kebiasaannya kalau you tengok dalam satu persamaan, kalau you tengok persamaan bentuk dia begini, okay, x square tolak y power of 3 equal to 2. Okay, kalau you tengok persamaan yang ini di sini, persamaan ini sekarang ini dalam function of x and y. Okay, see, dalam persamaan ini ada variable x, ada variable y yang disekalikan. Okey, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, mungkin dia akan letak begini, x y square campur 5 equal to 0. Ini juga benda yang sama, iaitu ada function of x dan juga function of y. Ada variable x dan ada variable y di dalam function persamaan yang diberikan sekarang. It's just that beza yang ini x dan y terpisah, ini x dan y kita darabkan. Ini ada kaedah untuk selesaikan, ini juga ada kaedah untuk selesaikan. So this means dia ada dua bentuk asas, okay, untuk kita selesaikan implicit differentiation. Okay, satu di mana kedua-dua variable ini terpisah sama ada oleh addition ataupun subtraction. Satu lagi kedua-duanya didarabkan ataupun dibahagikan. Okey, dia ada dua keadaan. Now, kalau kita tengok di sini pada asasnya, okey, secara asasnya kalau kita nak differentiatekan sesuatu persamaan, okey, basic dia, y is must equal to function of x in order untuk kita differentiatekan y ini terhadap x. Right, yang ini kita boleh differentiate. Okey, tengok di sini. Kita nak differentiatekan terhadap x. Function yang dalam y ini kita nak differentiate terhadap x. Function yang ada dalam y ini mestilah function of x. Maksud dia, contoh variable yang duduk dalam y ini mestilah variable x. Okey, itu keadaan dia. Right? Kalau selain daripada itu, kita tak boleh nak differentiate. Implicit differentiation ini akan digunakan bila mana, okey, contoh x square campur dengan y square equal to 0. Contoh, sekarang kita nak differentiate ke persamaan yang ini. Persamaan yang ini dalam function of y, x and y. Ada variable x, ada variable y. Katakan kita nak differentiatekan persamaan ini terhadap x. Untuk level you all, kita cuma differentiatekan terhadap x saja. X square campur y square, right, dx 0. Contoh So kalau kita pisahkan yang ini, this one is equal to 0. Kalau kita differentiate this one, kita differentiate satu-satu, kita akan tulis begini. Alright, x square d over dx y square. Now, yang pertama yang ini adalah dalam function of x. Kita nak differentiate terhadap x, boleh ke tidak? By then, boleh, tak ada masalah. Untuk case yang kedua, kita ada function of y, tapi kita nak differentiatekan terhadap x. Yang ini kita tak dapat lakukan differentiation, kerana dalam persamaan yang ini sekarang, alright, persamaan yang ini, function di sini adalah function of y.
So that mean dalam case ini kita akan tengok dia begini. Ini dalam function of y, tapi kita nak differentiatekan dia terhadap x. So tak dapatlah. Okay. This is y square katakan this one is y. Katakan ini dalam fungsi y, yang mana fungsi y ini adalah y square, merujuk pada yang ni lah contoh. Dan sekarang kita nak differentiatekan terhadap x. Of course lah tak dapat sebab okay, macam mana kita nak bezakan variable y terhadap x? Okay, kalau kita nak bezakan, kita kena bezakan kalau fungsi yang sama. Kalau kita nak bezakan terhadap x, fungsi dia mestilah x. Kalau kita nak bezakan terhadap y, kalau kita nak bezakan variable y, function y yang ini, di sini mestilah kita bezakan terhadap y. Itu maksud dia. So bila tak dapat begini, keadaan ini berlaku, so kita akan lakukan substitution. Alright, kita akan lakukan substitution. Substitution yang kita lakukan, inilah yang dikenali sebagai implicit differentiation. Okay. So apakah rumus substitution? Jika sekiranya diberikan function of y dan kita nak differentiatekan terhadap x. Alright. Kita nak differentiatekan terhadap x, tapi function yang wujud sekarang adalah function of y. So tak dapatlah. Okay. Kita nak differentiatekan variable y terhadap x, kita tak bolehlah nak differentiate, kita tak boleh nak bezakan sebab dianya tidak sama. Okay. Kita nak bezakan pen ini. Alright. Saya nak bezakan pen yang ini sekarang dengan pembaris yang ini. Boleh tak kita bezakan? Of course tak dapat. Kalau kita nak bezakan, kita bezakan pen yang ini dengan pen yang ini. Barulah kita boleh bezakan. Oh, pen yang ini kecil, pen yang ini besar, pen yang ini berwarna hitam, pen yang ini berwarna merah. Alright, itu maksud dia. Okay. Tengok y nak differentiate terhadap x, tak dapatlah. Kalau nak differentiate, kalau function dia y, kena differentiate terhadap y. Itu maksud dia. So apa yang perlu kita lakukan? So kita akan lakukan implicit differentiation. So dengan kaedah substitution. So yang ini kita boleh lakukan substitution. Kalau dia bagi function of y nak differentiate terhadap x tak dapat, kita lakukan substitution dengan rumus yang ini. Differentiatekan terhadap y function of y. Barulah sekarang kita dapat buat. Okey. Bezakan pembaris pendek yang ini dengan pembaris panjang yang ini. So by then bolehlah. Okey, pembaris ni pendek, pembaris ni panjang. Alright, itu maksud dia. Okey, sekarang differentiation itu boleh dilakukan. Okey, dengan syarat kena darabkan dengan dy over dx. Alright, so inilah rumus substitution yang akan kita lakukan nanti. Alright, kena ingat dalam implicit differentiation untuk level you all, kita cuma akan differentiatekan terhadap x sahaja. Alright, tidak perlu differentiate terhadap y.